Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pagi tadi berangkat membuat lawatan tidak berjadual ke Politeknik Brunei PB dan dua buah kampus di bawah Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE iaitu IBTE Kampus Perdagangan dan IBTE School of Aviation. Pada keberangkatan tersebut, Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menyentuh beberapa perkara yang menyangkut polisi yang tidak teratur dan lengkap yang boleh menjadikan pentadbiran Politeknik Brunei lemah dan konsep membina dan meningkatkan mutu perlu dilakukan dengan berhati-hati bukannya dengan tergesa-gesa. Antara dua perkara yang baginda peringatkan ialah aspek pembinaan bagi menempatkan keempat-empat buah sekolah di bawah Politeknik Brunei yang mustahak untuk dipertimbangkan dan jangan mengabaikan cabaran dalam menghadapi perubahan semasa seperti cabaran perkembangan teknologi maklumat yang terus berubah. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah, Politeknik Brunei mempunyai visi untuk menghasilkan graduan yang inovatif yang boleh dipasarkan sementara misinya pula untuk melengkapkan para pelajar dengan kemahiran melalui pendidikan holistik. Titah baginda melihat kepada visi dan misi serta program yang ditawarkan tidak syak lagi Politeknik Brunei adalah hebat dan membanggakan. Inilah yang kita nampak daripada luar. Mudah-mudahan apa yang dinampak di luar ini akan bersamaan dengan apa yang wujud di dalam. Sehubungan ini, beta agak terkejut apabila mengetahui yang PB tidak mempunyai polisi yang teratur dan lengkap. Namun ia hanya disedari apabila berlaku satu pertukaran jawatan pada sekitar Oktober 2020. Bayangkan PB tidak mempunyai polisi yang teratur dan lengkap sehingga 2020 adalah satu perkara yang amat mengecewakan. Sudah tentu dengan polisi yang tidak teratur itu, boleh saja menjadikan pentadbiran lemah. Sedangkan PB diperlukan untuk memenuhi keperluan sumber tenaga manusia yang berilmu lagi berkemahiran. Dalam titah, Kebawah Duli Yang Maha Mulia mengingatkan mengenai kelemahan dalam kolaborasi antara Politeknik Brunei dan syarikat Hengi Sdn Bhd yang mesti diambil ingatan. Dapat juga dianggap sebagai satu kelemahan ialah dari peparan kolaborasi di antara PB dan syarikat Hengi Industries Sdn Bhd. Setelah pengerusi syarikat ini melawat ke PB, menyaksikan sendiri keadaan kampus sambil berinteraksi dengan tenaga pengajar dan penuntut yang mengikuti program Industrial Analysis, iaitu program diploma kolaborasi di antara Hengi Industries dan PB. Kedua-dua pihak dikatakan telah bersetuju untuk mengembangkan lagi kerjasama dengan merancang bagi penubuhan sekolah petrokimia yang dijangka memerlukan lebih 1,000 jawatan kosong. Namun, kedengaran yang pihak syarikat tidak mempercayai dan malah memandang rendah kebolehan warga tempatan. Lalu ia mengambil sikap untuk tidak akan menerima warga tempatan, sebaliknya akan membawa pekerja dari negara mereka untuk mengisi kekosongan. Kejadian ini jika benar adalah ia satu tanda kekurangan atau kelemahan di pihak PB juga yang sayugia mesti diambil ingatan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah membangkitkan persoalan mengenai langkah Politeknik Brunei memperkenalkan program Diploma Level 5 HND
kejuruteraan petrokimia, walaupun PB masih belum mempunyai tenaga pengajar yang pakar dan kemudahan yang mencukupi. Konsep membina dan meningkatkan mutu memang perlu ada di sepanjang masa. Tetapi ia dilakukan dengan berhati-hati, bukannya dengan tergesa-gesa. Seperti PB memperkenalkan program diploma level 5 HND kejuruteraan petrokimia atau petrochemical engineering. Sedang diketahui PB masih lagi belum mempunyai tenaga pengajar yang pakar dan kemudahan-kemudahan yang mencukupi untuk itu. Tidakkah ini satu perkara yang meragukan? Ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah, Politeknik Brunei setakat ini telah mempunyai beberapa buah sekolah, iaitu Sekolah Perdagangan, Sekolah Sains Kesihatan dan Sekolah Sains dan Kejuruteraan yang menawarkan pelbagai program diploma yang berfaedah serta menepati kehendak semasa. Titah Baginda memandangkan semua program tersebut relevan dalam memenuhi tuntutan jangka masa pendek dan panjang abad ke-21. Politeknik Brunei semakin diminati sekaligus mengalami peningkatan jumlah penuntut, sedangkan bangunan dan kemudahan yang sedia ada mungkin telah melebihi kapasiti. Oleh itu, mahu tidak mahu soal pembinaan kampus bagi menempatkan keempat buah sekolah di bawah PB adalah mustahak untuk ditimbangkan. Selaras dengan jumlah sekolah, tidak mustahil bermacam-macam keadaan boleh berlaku di dalamnya. Namun beta berharap semua akan berjalan dengan baik, terutama di kalangan para penuntut bagi sekolah masing-masing, supaya benar-benar menjadi penuntut yang berdisiplin dan mempunyai akhlak yang mulia. Dalam usianya setakat ini, PB tentu saja telah melahirkan ramai lepasan setelah mereka itu mengikuti pelbagai program yang ditawarkan. Beta hanya setakat ini tahu adakah pernah dibuat sebarang penilaian tentang sejauh mana tenaga kerja boleh pasaran dari kalangan lepasan PB yang telah diterima bekerja atau yang berjaya menjalankan perniagaan sendiri. Ini mustahak untuk diketahui sebagai ukuran kecemerlangan ataupun sebaliknya kegagalan PB. Mengenai Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE, ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah selaku institusi pasca menengah, IBTE menawarkan kursus-kursus di peringkat Sijil Tertinggi Kebangsaan Pendidikan Teknikal dan Sijil Kebangsaan Pendidikan Teknikal. Kursus-kursus yang ditawarkan Titah Baginda boleh dianggap pendidikan teknikal di IBTE yang merupakan satu option, tetapi bukan pilihan terakhir last resort bagi meneruskan pendidikan selepas peringkat menengah. Kursus-kursus dalam pelbagai bidang ini tidak diragukan memberikan peluang yang khusus bagi pendidikan teknikal berbanding akademik yang mampu untuk membekalkan negara dengan sumber tenaga manusia yang berkemahiran, skill workers. Dalam pada itu, cabaran hendaknya jangan pula diabaikan dalam menghadapi perubahan semasa, seperti cabaran perkembangan teknologi maklumat yang terus berubah dan juga lain-lain mungkin menyangkut sebagai cabaran, ialah kemudahan prasarana dan bangunan bagi kursus itu terus relevan dan memenuhi pasaran tenaga kerja. Semua ini adalah perlu dilihat sebagai keperluan jua.
Pada keberangkatan tidak berjadual ke Politeknik Brunei dan 2 kampus di bawah IBTE, ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan meninjau beberapa kemudahan dan prasarana pembelajaran yang disediakan. Antara yang mula-mula dilawati Baginda ialah bahagian pentadbiran, perpustakaan dan sekolah perdagangan. You understand? Mula beroperasi pada Januari 2012, Politeknik Brunei terus fokus ke arah meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran program-program yang ditawarkan. Today we're actually doing how do you do market analysis. What are you taking? Politeknik Brunei terus berusaha membekalkan para pelajarnya dengan pendidikan dan latihan yang holistik, relevan dan berkualiti untuk menyumbang ke arah perkembangan dan pembangunan sosioekonomi negara bagi mencapai matlamat Wawasan Brunei 2035. You are finished. Kemajuan teknologi revolusi 4.0 telah memberi kesan dalam kehidupan manusia. Keberangkatan ke bawah Duli Maha Mulia ke sekolah ini menunjukkan bahawa perlunya ada kesiapsiagaan para tenaga pengajar dan pelajar dalam menerajui revolusi 4.0. Sebagai salah sebuah institusi pengajian tinggi awam, penubuhan Politeknik Brunei merupakan usaha yang diperlukan bagi menjana keadaan lanskap ekonomi dalam dan luar negara. Dari Politeknik Brunei ke bawah Duli Maha Mulia berkenan berangkat ke IBTE Kampus Perdagangan Gadong. Mempunyai lebih 540 orang pelajar, sekolah ini menawarkan kursus Higher National Technical Education Certificate HNTech dalam Business and Finance dan Office Administration serta National Technical Education Certificate NTech dalam Business and Administration. IBTE Kampus Perdagangan mempunyai 2 cawangan sekolah, iaitu IBTE Kampus Perdagangan Gadong dan IBTE Kampus Sekolah Sultan Bolkiah Seria. IBTE Kampus Perdagangan mempersiapkan para pelajar dengan kemahiran dalam perniagaan dan keuangan serta membantu mereka mengembangkan pelbagai kemahiran vokasional lain.
Ke bawah Duli Maha mula mengakhiri keberangkatan di IBT School of Aviation Berakas mempunyai lebih 260 orang pelajar. Sekolah ini turut memainkan peranan yang penting dalam membekal dan menyediakan negara dengan tenaga kerja yang sangat berkemahiran dan diperlukan dalam menyumbang terhadap pembangunan sosial dan ekonomi. Keberangkatan ke bawah Duli Maha Mulia ke beberapa institusi pendidikan teknikal di negara ini setentunya memberikan lonjakan semangat bagi institusi pendidikan yang lain untuk terus memberi sumbangan kepada bangsa dan negara. Sesi outreach bagi Dasar Belia Negara dan Strategi 2020-2035 adalah bagi meningkatkan kesedaran mengenai program serta inisiatif belia di samping untuk mendapatkan input bagi pembangunan negara. Ikuti berita lanjut mengenainya seketika nanti. Berikutan kejadian kebakaran sebuah rumah di Kampung Madang baru-baru ini, bantuan keuangan kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam melalui peruntukan Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPIM, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan diserahkan hari ini kepada Ketua Keluarga Terbabit. Bantuan diserahkan oleh Yang Berhormat Major Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan kepada Dayang Puasa alias Kaimah binti Haji Kasim. Pemberian bantuan keuangan tersebut bertujuan untuk membantu meringankan kesusahan yang dialami oleh mangsa-mangsa bencana dalam meneruskan kehidupan seharian mereka. Majlis diadakan di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Dasar Belia Negara dan Strategi DBNS Youth Advisory Group YAG dengan kerjasama Majlis Belia Brunei melaksanakan sesi outreach bagi Dasar Belia Negara dan Strategi 2020-2035. Acara diadakan pagi tadi di bangunan Dewan Majlis. Acara bermatlamat untuk meningkatkan strategi dan Dasar Belia Negara 2020-2035 kepada belia dan meningkatkan kesedaran mengenai program serta inisiatif belia, di samping untuk mendapatkan input dari belia bagi pembangunan negara. Hadir Yang Berhormat Dayang Khairunisa binti Awang Haji Ash'ari, Ahli Majlis Mesyuarat Negara selaku pengerusi. Sesi bermula dengan pengenalan mengenai dasar tersebut. Lebih 100 pelajar institusi tinggi menyertai program tersebut. Sesi outreach diikuti dengan sesi dialog bersama Yang Berhormat Dayang Siti Rozami Rianti binti Datuk Seri Lala Jasa Haji Abdul Rahman, Yang Berhormat Dayang Nik Hafimi binti Abdul Hadi, Yang Berhormat Dayang Khairunisa, Ahli Majlis Mesyuarat Negara, Dr. Chen Wehkeh, Timbalan Setiausaha Tetap Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kenal Bersara Pengiran Haji Maiden bin Pengiran Haji Said, Timbalan Setiausaha Tetap, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, dan Dayang Marzalini binti Haji Omar, Pengarah Strategi Tenaga Manusia di Sekretariat Manpower Planning and Employment Council MPAC. Juga diadakan pameran mini yang diadakan oleh rakan strategik DBNS termasuk Manpower Planning and Employment Council, Job Centre Brunei, Darussalam Enterprise, Sekretariat Tetap Wawasan Brunei 2035,
Brunei Climate Change Secretariat, Pusat Pembangunan Belia, Jabatan Pembangunan Masyarakat dan Jabatan Belia dan Sukan. Hikmah di sebalik wabak COVID-19 dan kesannya melalui perspektif Islam antara yang disentuh semasa forum sempena Majlis Ilmu 2020 yang diadakan pagi tadi di Dewan Persidangan Kuala Belait. Forum diungkayahkan bersama oleh Kementerian Kesihatan, Kementerian Hal Ehwal Agama, Universiti Islam Sultan Sharif Ali dan College Universiti Perguruan Agama Sri Begawan di bawah jawatan kuasa kerja acara sampingan bagi sambutan Majlis Ilmu 2020. Hadir Yang Berhormat Awang Iswandi bin Ahmad, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Juga hadir Awang Ramli bin Haji Jamuddin, Pegawai Daerah Belait. Forum disampaikan oleh dua panel dari Kementerian Kesihatan dan Universiti Islam Sultan Sharif Ali. Beberapa forum dan pameran juga akan diadakan di masjid-masjid dan dewan-dewan kemasyarakatan di daerah Brunei dan Muara dan daerah Tutong di sepanjang bulan Februari ini. Bagi maklumat mengenai acara-acara dan aktiviti-aktiviti yang akan diadakan sempena Majlis Ilmu 2020, layari laman sesawang www.majlisilmu.gov.pn dan sosial media rasmi Majlis Ilmu 2020 menerusi Instagram MI Brunei 2020 dan Facebook Majlis Ilmu 2020. Perkembangan situasi jangkitan COVID-19. 1 kes sembuh dicatatkan hari ini sementara 5 kes aktif masih dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Dalam siaran akhbar mengenai perkembangan situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam, Kementerian Kesihatan memaklumkan tiada kes baharu jangkitan COVID-19 dicatatkan, membawa jumlah keseluruhan kes jangkitan 180 dengan kes sembuh seramai 172 orang. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei lalu, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 39 kes. ...443 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, manakala 12,373 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. Sementara itu, 177 sampel ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan dalam tempoh 24 jam, menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020, 92,288 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Penggunaan perjanjian hospital dalam talian dilaratkan penggunaannya ke semua klinik-klinik kesihatan di seluruh negara mulai 1 Februari 2021. Kementerian Kesihatan dalam siaran medianya menyatakan orang ramai boleh membuat tempahan dalam talian bagi perjumpaan pesakit luar ke pusat-pusat kesihatan atau klinik berhampiran mereka melalui aplikasi BruHealth. Walau bagaimanapun, perkhidmatan dalam talian tidak termasuk klinik ibu dan anak, klinik mata, klinik gigi, klinik flu dan pengambilan darah. Antara ciri-ciri yang terdapat di aplikasi BruHealth adalah seperti berikut. Tempoh tempahan slot-slot perjanjian dalam talian akan dibukakan 7 hari sebelum cadangan perjumpaan dan tidak kurang dari 1 hari iaitu 24 jam. Pembayaran sebarang tempahan dalam talian boleh dibuat melalui aplikasi BruHealth secara dalam talian selewat-lewatnya 3 jam sebelum perjanjian. Terma dan syarat bagi perjanjian hospital dalam talian boleh diperoleh di dalam aplikasi BruHealth. Dalam masa yang sama, Kementerian Kesihatan sedang menjalankan secara percubaan perjumpaan doktor melalui panggilan video. Perkhidmatan ini adalah terhad kepada beberapa perkhidmatan klinikal yang terpilih dan pada masa yang datang perkhidmatan panggilan video ini akan dilaratkan ke semua perkhidmatan. Bagi maklumat lanjut, hubungi talian nasihat kesihatan
2381380 dan 2381383 pada waktu bekerja atau talian Darussalam 123 di luar waktu bekerja. Dalam usaha untuk merealisasikan misi masyarakat bermaklumat kepada semua lapisan rakyat di negara Brunei Darussalam, kini siaran berita perdana Radio Televisyen Brunei RTB dilengkapi dengan penyampai jurubahasa isyarat bagi keperluan orang kurang pendengaran OKP bermula semalam 1 Februari 2021. Inisiatif ini merupakan pendekatan senegara atau Whole of Nation Approach melalui kerjasama sepadu di antara Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Pendidikan, khususnya Unit Pendidikan Khas, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, RTB dan Persatuan OKP. Objektif utama penggunaan bahasa isyarat diadakan adalah untuk meluaskan lagi audiens siaran berita perdana RTB secara inklusif kepada golongan orang kelainan upaya OKU, khususnya OKP. Dengan ini, maklumat mengenai usaha-usaha dan pembangunan yang dibuat oleh pihak kerajaan boleh diperolehi dengan tepat dan cepat melalui berita perdana. Bahasa isyarat juga merupakan satu medium komunikasi yang digunakan secara universal dan kaedah ini juga turut digunakan oleh stesen penyiar serantau bagi liputan berita. Di negara ini, penggunaan bahasa isyarat diperkenalkan melalui berita perdana RTB kerana siarannya yang paling popular ditonton menurut hasil kajian audiens RTB. Berita perdana merupakan saluran utama mengenai dasar-dasar dan usaha-usaha kerajaan serta mengenai hal ehwal perkembangan semasa di negara Brunei Darussalam dan juga menyiarkan maklumat terkini dan sahih. Dua belas orang warga negara asing didapati melanggar Akta dan Peraturan Imigresen semasa operasi Ops Langis yang dijalankan bersama oleh bahagian penguatkuasa Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan dan bahagian penguatkuasa Jabatan Buruh Kuala Belait. Dalam operasi yang dijalankan di bengkel kereta di Jalan Sungai Duhon, daerah Belait semalam, 3 lelaki warga negara asing telah ditahan dan akan disiasat di bawah Akta dan Peraturan Imigresen Penggal 17 kerana didapati melanggar peruntukan Peraturan 15-2 iaitu tidak bekerja dengan majikan asal. Manakala seorang perempuan warga negara asing juga didapati melanggar peruntukan Peraturan 15-2 iaitu tidak bekerja dengan majikan asal dan akan disiasat di bawah Akta dan Peraturan Imigresen Penggal 17. Sementara 4 lagi lelaki warga negara asing telah didapati melanggar peruntukan Peraturan 15-3 iaitu bekerja tidak mengikut apa yang tercatat di dalam pas kerja yang dibenarkan dan akan disiasat di bawah Akta dan Peraturan Imigresen Penggal 17. Sementara dalam operasi yang dijalankan di Jalan Masjid daerah Belait pagi tadi, didapati 2 orang lelaki warga negara asing telah ditahan dan akan disiasat di bawah Akta dan Peraturan Imigresen Penggal 17 kerana salah seorang daripadanya didapati melanggar peruntukan Peraturan 15-3 iaitu bekerja tidak mengikut apa yang tercatat di dalam pas kerja yang dibenarkan. Manakala seorang warga negara asing juga didapati melanggar peruntukan Peraturan 9-4 iaitu bekerja menggunakan pas lawatan sosial dan seorang lagi warga negara asing juga akan disiasat di bawah Akta dan Peraturan Imigresen Penggal 17.